Hospital merupakan sebuah tempat yang dipenuhi dengan kisah misteri dan juga makhluk halus. Korang pernah tak kena ganggu dekat hospital? Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Apa khabar kawan-kawan sekalian? Selamat datang. Hari ni kita nak bercerita kisah seram. Tapi sebelum tu, team Puaka sekalian, mana yang baru masuk, jemput like, jemput subscribe, jemput all notification button. Pada yang belum lagi follow saya punya social media, boleh terus buat sedemikian. Tap je geng, dekat description ada link. Pergi follow TikTok saya, Instagram saya, YouTube saya, tolonglah subscribe. Dekat TikTok saya ada buat konten juga, cerita seram pendek. Kadang-kadang malam-malam saya akan buat live 3 cerita seram dalam setiap kali live. Jadi jemputlah join geng. Sebab kadang-kadang kita ni banyak sangat cerita seram yang orang bagi dekat DM IG. Tak sempat nak buat video, saya akan cerita waktu live TikTok. Tapi jangan risau, untuk serutan-serutan live saya akan masukkan juga dekat YouTube nanti geng. Korang kena tunggu. Bulan 2 kita ada satu projek baru. Sebelum tu kawan-kawan team Puaka sekalian, saya nak jemput semua untuk subscribe channel saya. Penuhkan kuota 100,000 subscriber. Sebab cukup 100,000 subscriber, kita nak bagi baju team Puaka percuma 5 helai kita nak lepaskan untuk korang geng. Tapi malam ni kita ada satu kisah seram yang nak dikongsikan. Benda ni saya dapat dekat DM, di mana akak ni menceritakan satu pengalaman seram sewaktu di hospital. Sebab kita tahu hospital ni memang ada kisah seram yang tersendiri. Malam ni juga kalau kau tengok rambut aku macam tak sekolah kan, aku dah malas dah. Dah banyak sangat pakai minyak rambut. Dah macam apa dah rambut aku ni. Sekarang ni aku tawakal innahu. Biarlah nampak macam K-pop sikit kan. Macam kerang pun ada. So cerita pada malam ni daripada seorang kak bernama Kak Norsiah. Norsiah geng, bukan Noh Rokiah. Noh Rokiah tu beruk dekat zoo negara. So Kak Norsiah ni berasal daripada Kedah. Kata Kak Norsiah, cerita ni terjadi sewaktu dia menjaga suaminya yang demam panas. Dia diwardedkan di salah sebuah hospital dekat Kedah sana. Kak Norsiah cakap lah, kami ni Dek Ikmal, kami ni bukannya orang dada. Kami ni orang biasa-biasa saja. Orang Kedah bercakap geng. Jadi kami pun pada waktu tu, kami pilah hospital kerajaan. Nak pi hospital swasta kami tak mampu. Kami ni tak adalah kaya mana Adik Ikmal. Macam pelik pula aku borak ni. Tapi time tu memang suami Kak Norsiah ni dihantar ke hospital sebab demam terlalu panas geng. Dan Kak Norsiah cakap, sewaktu diwardedkan di hospital dekat Kedah ni, ada satu kisah misteri, kisah seram yang berlaku sehinggakan dia teringat hingga ke hari ini. Tapi sebelum saya sambung cerita ni, macam biasalah kita perlukan lampu merah kita, betul tak? Sabar jap bagi saya tukar. Apa khabar? Semua dah ready ke belum? Jom kita mulakan cerita kita tentang Kak Norsiah pada malam ni. Bersama saya, Majalah 3, Masjidul Akmal Siddiq 999 Style. So cerita Kak Norsiah ni kan, dia bagi tahu yang cerita akak ni kan Mal, cerita ni tak berlaku kat akak pun sebenarnya, tapi cerita ni berlaku kepada suami akak yang ditahan dekat ward pada waktu tersebut. Suami akak ni nama Yusri. Memang nama artis betul lah suami kakak ni geng. So nak dijadikan cerita pada waktu tu, memang suami Kak Norsiah ni demam panas. Demam yang tak elok-elok, yang berlarutan, yang kejap sejuk, kejap panas. Jadi time tu masa dekat rumah, suami dia rasa macam dah tak tahan dah. Rasa macam, ya Allah tolonglah, bawa lah pergi mana-mana pun, dah tak larat sangat dah demam ni. So Kak Norsiah pun decide, tak apalah abang, jomlah malam ni juga kita pergi hospital. Abang warded dekat sana. Saya pun tak tahu dah nak layan abang macam mana ni. Kak Norsiah pun bawa laki dia pergi hospital. Time tu Kak Norsiah tengah settlekan pendaftaran. Laki dia terbaring dekat kursi dah tak larat. Dan malam tu juga suami Kak Norsiah ni warded sebab Dr. Syaki yang suami dia ni kena denggi geng. So macam kita tahulah, hospital kerajaan ni tak macam hospital, tak macam hospital swasta geng. Maaf tersasul. Sebab kalau hospital swasta, kita tahu akan ada bilik private, bilik perseorangan. Bilik satu bilik tu ada 2 orang sahaja. So time tu disebabkan suami Kak Norsiah ni tak larat sangat, dia ditempatkan di sebuah ward
Ward tu ada 6 buah katil, tapi time tu ada 4 orang sahaja. Yang lagi 2 merupakan katil kosong. Sedang elok, time tu suami Kak Nosiah baru baring. Abang Yusri ni dah baring, doktor pun dah cucuk air dekat tangan semua. Time tu ramailah nurse tengah kerumun nak settlekan Abang Yusri ni. Kak Nosiah pun bagi tahu doktor, bagi tahu suami dia. Bang, saya ni tak solat lagi dari tadi. Saya nak pergi solat jap. Nanti saya datang balik, saya jaga abang. Sebab time tu Kak Nosiah ni dapat kebenaran jaga suami dia, sebab suami dia memang tak larat langsung. So Kak Nosiah pun pergilah ke surau untuk settlekan solat isyak apa semua. Doktor pun dia dah bagi dos paling tinggi lah dekat Abang Yusri ni, supaya Abang Yusri berehat, supaya Abang Yusri ni tenang. Sebab tadi badan dia panas sangat, dah sampai meracau-racau dah. Kak Nosiah ni pula seorang-seorang terkedek-kedek, terjemput-jemput berjalan pergi ke surau dekat hospital. Jarak antara surau dan juga ward jauh jugalah, kena berjalan lebih kurang dalam 300 meter macam tu baru nampak bilik surau. Dia bukan surau yang besar tu, geng. Dia ada satu surau kecil dekat area ward-ward tu. Jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 10 malam time tu. Waktu Kak Nosiah nak pergi ke surau tu, dia pun fikirlah, aku ni tak makan lagi, tak mandi lagi. Apa kata aku settlekan semua, sedang elok laki aku sekarang dah tidur, dah tenang. Nanti at least kalau dia sedar, aku ada di sampingnya. Macam gitu Kak Nosiah cakap. So Kak Nosiah pun pergilah settle apa yang patut. Dia pergi kafe, dia pergi makan, dia pergi mandi, dia pergi solat. Sebab Kak Nosiah ni kerja office daripada pagi sampai ke malam, tak balik rumah, tak makan, geng. So dah settle semua, Kak Nosiah pergi ke surau, get ready nak solat isyak. Settle solat isyak, Kak Nosiah cakap, aku nak rehat dululah. Tengok jam, baru pukul 12 malam macam gitu. Rehat punya rehat sambil main telefon, tiba-tiba Kak Nosiah terlelap. Waktu ni lah ada kisah seram yang berlaku, di mana kisah seram ni bukan berlaku kepada Kak Rosiah yang berada dalam surau tu, tetapi terjadi kepada suami Kak Nosiah yang berada dekat ward. Time tu tiba-tiba suami Kak Nosiah ni terjaga daripada tidur. Waktu suami Kak Nosiah terjaga, dalam keadaan ramai dia tengok keliling. Lampu ward telah pun dipadamkan. Suasana ward pada ketika itu sangatlah sama-sama. Hanya cahaya daripada luar yang melimpahi kawasan ward. Katil Abang Yusri ni berada di sebelah hallway. Hallway ni yang ini ward, ini ada jalan. Lepas tu ini another ward. Depan katil Abang Yusri ada katil pesakit lain. Waktu ni Abang Yusri macam dalam mamai, dia celik mata, dia tengok, pesakit tengah tidur. Dia pun pandang belah kanan dia. Time tu dia tengok isterinya tengah tidur. Elok je berlaku macam gini. Ini katil, isteri duduk macam ni. Waktu Abang Yusri tengok isteri dia tertidur tu, Abang Yusri fikir, sambil usap kepala isteri dia, dia cakap, bagus isteri aku, rajin, isteri solehah ni, semoga dapat syurga yang diimpikan. Dan tu niat Abang Yusri memang sebab lah tengok isteri dia sanggup susah payah demi dia. Tiba-tiba waktu Abang Yusri tengah usap-usap kepala isteri dia tu, isteri dia pun seakan macam terjaga. So daripada keadaan macam gini, isterinya gerak-gerakkan kepala seakan macam terganggu. Dan sewaktu itu Kak Nosiah angkat kepala, memandang tepat ke arah Abang Yusri. Waktu ni Abang Yusri tengok je Kak Nosiah angkat kepala. Sambil tu dia cakap, "Yang, kesian awak penat ya. Maaf kalau abang susahkan awak. Kalau tak sakit, abang tak nak ke hospital, tapi abang tak tahan sangat." Waktu tu Kak Nosiah perlahan angkat muka dan mula menampakkan wajahnya tepat ke arah Abang Yusri. Time ni apabila Abang Yusri ni pandang tepat ke arah isteri dia, Abang Yusri menjerit sekuat hati. Abang Yusri meracau sehabis kuat, menjerit sehabis kuat, seakan-akan seperti histeria. Sebab yang diusap tu berpakaian sebiji macam isterinya, bertudung sama macam isteri dia. Tapi apabila matanya memandang ke arah isterinya tu, rupa-rupanya yang diusap tu bukan isteri Abang Yusri. Apabila benda tu angkat kepala memandang tepat ke Abang Yusri, Abang Yusri sekarang ni tengah memandang satu makhluk yang tidak bermuka.
bahagian mukanya gelap, hitam, gelap gelimat. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, geng. Wajah makhluk tu seakan hilang, menampakkan kosong je di mukanya. Yusri pun meracau sangat-sangat, geng. Dia menjerit, dia macam tak tentu arah, nak terjun daripada katil tapi tak boleh sebab katil tu telah pun diangkat palang kiri dan kanan. Time tu doktor, nurse semua datang pergi tengok Abang Yusri. Meracau sampai tahap doktor ni dengan nurse terpaksa ikat kaki dan tangan Abang Yusri dekat katil supaya tak bergerak. Lalu Abang Yusri dicocok dengan ubat pelali supaya kembali tenang. Abang Yusri pun terlelap sehingga ke pagi. Waktu tu ikatan tangan dan kaki Abang Yusri yang dekat katil tu masih tak dilepaskan sebab nurse bimbang Abang Yusri akan kembali meracau. Waktu subuh, Kak Nosiah ni terjaga sebab bunyi azan. Time tu dia terjaga, dia tengok jam. Ya Allah, subhanallah, dah subuh ni, aku tertinggal laki aku lama sangat dekat ward sana. Cepat-cepat Kak Nosiah solat subuh, terus dia berjalan pergi ke ward. Waktu dia baru masuk ke dalam ward tempat Abang Yusri ditempatkan tu, dia kena lalu satu kaunter pendaftaran lah, tempat nurse berkumpul semua kan. Sampai dekat kaunter tu, terus ada nurse panggil, Kak, sini kak. Akak punya suami kat katil ni kan. Tu suami saya. Kenapa nurse? Semalam kak, suami akak ni meracau. Jadi kami terpaksa ikat kaki tangan dia sebab dia meracau seolah-olah nak lari daripada sini kak. Tapi kami dah cocok ubat pelali supaya dia tenang. Time tu Akak Nosiah terkejut, geng, sebab dia tak tahu suami dia akan bertindak sampai macam tu sekali. Akak Nosiah dia pun berjalan perlahan-lahan menuju ke katil suami dia. Dan bila Abang Yusri ternampak Kak Nosiah, terus air mata lelaki mengalir di pipi Abang Yusri. Time ni keadaan tangan dia masih diikat. Kak Nosiah pun terus pergi dekat laki dia, peluk laki dia. Bang, kenapa bang? Abang kenapa meracau? Abang okey tak? Laki dia ni seakan macam dalam keadaan sangat takut, sehingga menampakkan bibirnya yang putih, pucat, lesing, geng orang panggil. Lepas tu Kak Nosiah bagi tahu nurse, cakap nak buka ikatan. Cakapnya laki dia dah okey. Nurse pun datang buka ikatan semua. Dan itu dalam keadaan sebab suami dia cerita. Suami dia cakap apa yang berlaku dekat dia semalam, di mana dia kena ganggu dengan benda yang tidak berwajah. Tapi bukan tu je. Lepas diberi ubat pelali semalam, memanglah dia tenang, dia kembali lelap. Tetapi dia terjaga beberapa minit lepas tu. Dan waktu dia terjaga, Abang Yusri cakap makhluk yang sama, tidak berwajah, tapi pakaian tudung sama macam isteri dia, betul-betul ada di sebelah. Ini kau tangan kena ikat ni, katil kan, makhluk tu dekat sini. Abang Yusri cakap sampaikan dia dapat bau hembusan nafas, bau busuk benda tu, bau busuk bangkai. Tapi time tu Abang Yusri tak boleh jerit, tak boleh meraung sebab dia takut kalau dia jerit, dia raung, dia akan kena cucuk lagi. Jadi Abang Yusri hanya mampu pejam mata, tahan diri, istighfar banyak-banyak. Tapi setiap kali dia buka mata, benda tu akan hilang dan muncul di tempat lainnya. Contohnya, dia kat sini kan, lepas tu kau pejam mata, kau istighfar, kau buka mata, benda tu tak ada kat sebelah kau, tak tahu dekat sini pula. Dan kacauan itu berlaku sehinggalah azan subuh berkumandang. Sehingga kini masih jadi misteri apa yang berlaku dekat Abang Yusri. Dan Abang Yusri percaya yang benda tu terjadi betul, bukannya dia bermimpi ataupun halusinasi. Thank you guys pada mana yang join story puaka pada malam ni. Thank you so much. Semoga korang terhibur. Semoga korang hati-hatilah kalau pergi hospital. Kita risau kan, kita ni sakit, entah-entah kita time tu diganggu ke apa, tiba-tiba kaki tangan kita kena ikat. Kau bayangkan benda tu muncul, okay? Kalau muncul jelma saja tak apa, ini tiba-tiba muncul datang geletek kita punya ketiak. Dah lah tangan kena ikat kan.
Sudah terkentut-kentut nanti je. Thank you so much pada mana yang datang pada malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa untuk tunggu next story. Kita akan jumpa dalam cerita seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam.